Baik, pelajaran bahasa Arab kita. Baik, sebelum pada ni, sebelum tengok nota ni, perhatikan dulu setakat apa yang kita belajar. Bila satu kalimah dia talib, beza kalau terjemah dalam bahasa Inggeris a student, iaitu tidak dikhususkan kepada mana-mana pelajar. Apabila at-talibu, the students, ini yang kita belajar kan. Talib, at-talibu. Perbezaan dua ni ialah nombor satu, mudarris, a teacher, al-mudarris, the teacher. Kitab, a book, al-kitab, the book. Bezanya yang pertama ialah ada alif lam al, dan ni baris dua. Di sini baris satu. Nanti beza lah. Bila masuk kita guskan semula dah. Sini ada al, di sini baris dua, bunyinya talibun. Kalau dibaca dengan baris penuh, talibun. Walaupun dari segi pertuturan kita sebut talib. Kita mengaji Quran pun lagu tu. Bila kita wakaf, kita tak bunyi hujung kan. Bismillahirrahmanirrahim, kita tak sebut mim tu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebutan penuh talibun bagi dua. Bila masuk alif lam bagi dua menjadi satu, at-talib. Talibun, at-talib. Mudarrisun, bila ada masuk al-mudarrisu. Kitabun, al-kitab. Cuba kita fahami betul-betul yang ni. Maknanya baris dua tidak boleh bertemu dengan alif lam. Bila ada alif lam, baris menjadi satu. Bila tak ada alif lam, baris menjadi dua. Boleh faham eh? Okey. Kalimah yang umum dipanggil nakirah. Kalimah yang khusus dipanggil ma'rifah. Ma'rifah mana tu dah tertentu. Bila kita sebut the book, maknanya tertentu buku itu. The student, pelajar itu. The teacher, guru itu. Tapi bila disebut talib, mana-mana pelajar. Mudarris, mana-mana guru. Kitab, mana-mana buku. Sebab tu terjemuh dalam bahasa Inggeris lebih tepat. A book jadi the book, a teacher jadi the teacher, a student jadi the student. Boleh faham tak? Okay, kalau kita, baik, baru tengok nota halaman 7. Sila ambil perhatian. Terdapat setengah kalimah yang pada asalnya lagi tidak bertanwin, walaupun dalam keadaan tanpa ada alif lam di hadapan. Ini special. Ada beberapa kalimah yang tidak ada alif lam pun barisnya satu daripada asal. Contoh-contoh yang kita tengok contoh tadi, baris dua menjadi satu bila masuk alif lam. Kitabun, bila ada alif lam di hadapannya, baru dia jadi al-kitabu. Boleh faham tak? Talibun, bila masuk alif lam baru jadi al-kitabu. Tapi ada kalimah yang pada asalnya lagi barisnya satu, dia lahir satu. Contohnya Samirah, nama orang.
dia tidak ada samiratun. Kebanyakan nama orang, nama manusia tidak bertanwin, macam Aisyatu, Halimatu, nama-nama isteri Nabi ke tak? Dia bukan Aisyatun. Orang duduk bila nama-nama isteri Nabi, saya pernah dengar daripada babon Thailand, dia sebut nama-nama Aisyatun, dia sebut Sa'udatun. Dia salah tu. Sebenarnya Aisyatu, Sa'udatun. Dengar dah? Ada setengah-setengah kalimah walaupun tidak ada alif lam, barisnya sama. Huruf T-nya berbaris satu. Samiratu. Tidak dibaca Samiratun. Bandingkan dengan kalimah Hasanun, di mana huruf nun sudah molek turun, dia pun mari. Hasanun ni berbaris dua. Nampaklah. Maryamu, dia tidak ada Maryamu. Kebanyakan nama orang baris. Baik. Kalimah-kalimah yang tidak berbaris dua boleh faham ni. Walaupun tak ada alif lam, dia baris kan. Ni tidak sebagaimana contoh tadi. Pada asalnya lagi Samiratu diletakkan di bawah satu kategori yang dinama mamnu minas sarf. Jenis-jenis kalimah yang baris satu walaupun tidak ada alif lam diletakkan di bawah satu kategori, nama dia mamnu minas sarfi. Apa makna mamnu minas sarfi? Ditegah daripada berbaris dua. Mamnu'un minas sarfi kalau baca itu. Tapi bila kita nak sebut, kita waqaf kalimah demi kalimah, iaitu mamnu' minas sarfi. Saja dia hidup hari ni semua dah sebut. Kalau sebut mamnu' minas sarf, payah nak sebut dah. Mamnu' minas sarfi. Cuba sebut sekali, mamnu' minas sarfi. Orang tanya apa makna mamnu' minas sarfi ni? Iaitu kalimah yang berbaris satu pada asal lagi. Adapun kalimah lain bila masuk alif lam baru jadi satu. Boleh faham? Ni muslim mak dengar mana? Namun tak ingat. Mamnu' minas sarfi ialah kalimah yang pada asal lagi baris satu walaupun tidak ada alif lam. Adapun kalimah biasa yang tiga kalimah yang kita kenal tadi, kitabun bagi dua, bila masuk alif lam baru jadi al-kitabu. Mudarrisun bagi dua, masuk alif lam baru jadi al-mudarrisu. Sayyaratun motorkar, masuk alif lam as-sayyaratun baru jadi baris satu. Adapun dia asal lagi baris satu, Samiratu, Aisyatu. Ada juga nama orang yang menerima baris dua, macam Hasanun, Aliyun. Nama Ali, Aliyun, dia boleh bagi dua. Tapi Osman baris satu. Kita nak tahu macam mana ni, kita kerja pun lama-lama kita boleh tahu mana kalimah yang masuk dalam kategori mamnu' minas sarfi. Ambil istilah ni bukan pada kita kenal istilah baru, mamnu' minas sarfi. Istilah-istilah ni banyak ni, kita kena ambil ingatan lah. Kita belajar mu'annah muzakkar, kita belajar nakirah ma'rifah lah. Itu nama-nama istilah tu. Janganlah pula masuk kalimah baru, kalimah lama cabut, tak tahu duk mana. Nakirah ma'rifah berapa? Boleh beza dah. Mu'annah muzakkar.
Kalau terhafal istilah, macam mana kita nak belajar bahasa? Okey. Contoh-contoh kalimah mamnu' minas sarfi. Aisyatu, cuba tengok. Baris satu je. Aisyah. Mis, nama tempat. Mesir, baris satu. Tidak sebagai Misrun, baris satu, Misr. Akbaru, maknanya lebih besar. Allahu Akbar, walaupun tidak ada alif lam depan dia. Bukan Allahu Akbaru kabira. Kita nak tahu baris satu ke baris dua bila kita baca puasa dengan kalimah lain. Tak ada orang baca Allahu Akbarun kabira, Allahu Akbar kabira. Sebelum baca doa kita ada Allahu Akbar, tidak? Allahu Akbaru kabira. Huruf ra disebut dengan baris satu. Jadi walaupun tidak ada alif lam, baris asalnya satu. Inilah dia panggil kalimah-kalimah di bawah kategori mamnu' minas sarfi. Ada soalan? Dia berubah makna kalau itu. Dia berubah. Buat makna terbubuh baca tak betul. Akbarun dengan akbarun dia tak berubah makna, tapi bukan dia sebutkan dia. Okey, nak tahu dari mana kalimah ni masuk dalam kategori mamnu' minas sarfi ke ataupun tidak? Itu bila kita temu dengan lama-lama kita boleh kenal. Nanti kita jangan terburu-buru nak tahu dah. Ambil sikit-sikit. Jadi kalau baca Allahu Akbar kabira itu tak betul. Tu dia kalau nak buat Allahu Akbar, tapi bila nak sambung kena pindu. Salah kalau Allahu Akbar kabira, salah lah. Kena Allahu Akbaru kabira. Itu salah dari segi wasal. Cuma kita bicara ni salah dari segi baris, kita bagi dua tu salah. Kita baca dengan bagi dua tu salah. Sebab dia masuk dalam kategori mamnu' minas sarfi. Sementara kalimah-kalimah yang selain daripada jenis mamnu' minas sarfi seperti talibun, baris duanya menjadi satu apabila ada alif lam di hadapannya. At-talibu. Ajak kali dah sebut dengan suruh biar lekat molek kan? Cuba tengok contoh. Talibun. Tengok ni. Talibun ni bagi dua. Masuk alif lam. At-talibu. Bertiap kali. Buatilah. Talibun bagi dua, masuk alif lam, at-talibu. Boleh faham dah, kalau tak faham lagi saja ni. Boleh lah kan? Dari muslimat ya. Okey. Selepas ini pembaca akan bertemu. Saya guna istilah pembaca sebab ini buku ya. Kita nak buat buku ni sedutan daripada buku yang kita buat ni. Selepas ini pembaca akan bertemu banyak kalimah-kalimah seumpama ini. Kita akan jumpa dari masa ke semasa nanti. Seterusnya kita ikuti. Habis dah kisah pelajaran ni. Kita belajar hal lepas dah. Ni kita nak masuk pelajaran baru. Pengenalan diri daripada keluarga kedua yang merupakan orang Arab Syria. Sebelum ini orang Arab Mesir. Hasan Murad, isterinya Samirah Murad dan anaknya ialah Sami Murad. Itu orang Arab Mesir. Ini orang Arab Syria yang terdiri daripada Encik Ali Al-Halabi, isterinya Fauziyah Al-Halabi dan anak perempuannya Nabilah Al-Halabi. Orang Arab dia suka guna gelarian. Ketuanya Al-Halabi. Ini betul ke tidak muka Ali Al-Halabi lagu ni? Tak tahu, saya jumpa ada internet. Cuma orang cari-cari muka orang Syria.
Jadi Ustaz Nasir kata tak sami dah orang kata apa yang dia tuan dia duduk di Syria tahu kita buat buk sini ni dengan orang Syria saya cari mana orang Syria jumpa dalam internet. Saya pun hubung nama Ali Halabi, nama dia orang lain aku tahu. As-Sayyid apa tidak? Pasal tengok nota, tengok sini dulu. As-Sayyid Ali Halabi. Bacaan betulnya As-Sayyidu Aliyul Halabi. Baik. Sekarang bila bahasa pertuturan Ali itu dia abai. Macam mana disebut? Ini berdasar pada saya dengar daripada pita rakaman. Saya baca dengan sebutannya ada kaset dulu, tapi sebenarnya kaset itu kan kaset itu tak dah lama, tak ada CD masa tu tahun 80 kan. Kalau buat apa tu disorok, dia jangan begitu. Sayangnya kita tidak lakas mula sebab tak ada masa tu. Jadi segala sebutan yang saya sebut sini berdasarkan kepada dia sebut, orang tak sebut. Dia sebut macam mana? As-Sayyid Ali Al-Halabi Yulhillah. As-Sayyid Ali Al-Halabi. Dia sebut macam ni. Dengar dulu. Saya baca semua lah. Terjemah saya tidak baca, ada di kiri. Saya baca satu-satu, lepas tu kita dapat sebut lepas ni. Saya baca keseluruhan. As-Sayyid Ali Al-Halabi Ismi Ali Al-Halabi. Ismi Ali Al-Halabi. Ana min Suria. Ana min Suria. Saya sebut ni, saya tiru dia dah ni. Jadi tak jadi, tapi cara sebut dah betul. Ana min Suria. Ana rajul a'mal. Ana rajul a'mal. Hadhihi zawjati. Hadhihi zawjati. Ada persoalan. Semua ayat-ayat yang digunakan itu ayat yang pernah kita baca dalam dialog pertama dulu. As-Sayyid kita dah tahu dah Encik Ali Halabi nama dia. Ismi ini pun dah kita belajar apabila ismu ni ditambah huruf ya tidak berbaris ni dia jadi kepunyaan saya. Ismi Ali Halabi. Ana saya. Min perkataan baru yang kita jumpa ni min daripada min Suria. Ana saya rajul a'ma. Rajul a'ma ni ahli perniagaan ataupun apa? Oh, tak perasan saya. Mungkin salah bagi itu kena baiki dah kan? Kalau buku tu salah. Ni tujuan kita baca ni boleh tak? Boleh tak? Rajul. Kita baiki dah. Baca lagu lain tulis dah ni. Baiki lah dia. Ada lelaki lah. Leido. Ini cara sebut saja. Balik tu kekalkan dia. Ana rajul a'man. Hadhihi zawjati. Hadhihi zawjati. Sebab apa dia kata hazihi tidak dikatakan haza? Mu'annath. Tak usah sebut tin, orang sebut ke Arab. Mu'annath. Muzakkar mu'annath. Sebab istilah tu dah kita belajar dah kan? Pasal apa guna hadhihi? Kenapa? Dalam bahasa Arab dia kata limadha. Limadha guna hadhihi? Laisa haza. Tidak haza. لأن هذه الكلمة زوجتي كلمة مؤنث وهذه للمؤنث وهذا للمذكر. Saya ulang sekali kan. Persoalan dia tanya, limadha
kalimah limadha huna kalimah hadhihi, kenapa di sini kalimah hadhihi, laisa haza, bukan haza, lianna, kerana hadhihi kalimah zaujati kalimah muannas wa hadhihi lil muannas wa hadha lil muzakkar. Nak guna ayat perkataan apa ni lain, takut ayah ni ikat pula saya guna biar bunyi cacat apa, sebab nak guna kalimah payah nak buat ayat sebab kita mesti istilah tadi kan. Boleh tak? Okey. Sekarang itu dia lah. Ada persoalan yang kalau tengok sini, rajul a'mal ini ialah satu istilah businessman. Anggapkan satu kalimah ni satu kalimah khusus, tak payah terjemah berapa dia rajul, berapa dia a'mal. Rajul a'mal, businessman. Okey. Sekarang kita sebut sebagaimana saya sebut tadi kan, ikut sekali dah. As-Sayyid Ali Al-Halabi. As-Sayyid Ali Al-Halabi. Kita tak payah kata Aliyul Halabi. Itu berdasar kepada yang saya dengar daripada rakan media. Ismi Ali Al-Halabi. Ismi Ali Al-Halabi. Ana min Suria. Ana min Suria. Kita panggil Syria, dia Syria. Macam Jordan kan, dia panggil Urdun, kita panggil Jordan, di Urdun. Algeria, Aljazair, nanti kita kena sebut mengikut bahasa dia dah. Ana rajul a'mal. Hadhihi zawjati. Hadhihi zawjati. Dia nak perkenal, ni isteri dia. Keluarlah isteri dia. Saya baca dulu dah, lepas tu terjemah tengok sebelah ni. Saya tidak baca terjemah. As-Sayyidah Fawziyah Al-Halabi. Tengok sekali. Tu tak bunyi kan? Ini bahasa betul-betul kan? As-Sayyidah Fawziyah Al-Halabi. Marhaban. Ismi Fawziyah Al-Halabi. Ana rabbat manzil. Ana rabbat manzil. Hadhihi ibnati. Hadhihi ibnati. Okay. Perhatikan sini. Kalau tadi As-Sayyid, sekarang sudah jadi As-Sayyidah. Sebab puan. As-Sayyid lil mudzakkar, As-Sayyidah lil muannas. Okay. As-Sayyid encik, As-Sayyidah puan. Ini macam biasa. Rabbat manzil, macam rajul a'mal tadi, istilah khusus, suri rumah. Rabbat manzil. Walaupun sebutan dia Rabbatu manzil, tapi bahasa percakapan dia sebut Rabbat manzil. Itu beza lah bahasa betul-betul dengan sebutan bahasa betul. Ana Rabbat manzil. Hadhihi ibnati. Cuba perhati. Asalnya perkataan ibnati, tapi huruf alif yang berbaris bawah diabaikan. Inilah dipanggil hamzah wasal. Sebab apa kita nak chain mana ada tanda hamzah bawah ni, baru hamzah tu kena baca bila-bila masa. Hadhihi ibnati. Asalnya ialah ibnati, tidak dibaca hadhihi ibnati. Ingat tak? Hadhihi ibnati. Baik. Barulah kita sebut sekali dah, ikut saya baca. As-Sayyidah Fawziyah Al-Halabi. As-Sayyidah Fawziyah Al-Halabi. Marhaban. Marhaban. Ismi Fawziyah Al-Halabi. Ismi Fawziyah Al-Halabi. Ana Rabbat manzil.
Ana rabbat manzil. Hadhihi ibnati. Hadhihi ibnati. Jadi kita tahu istilah baru. Siapa-siapa dia muslimah ni yang suri rumah tu, dia tahu. Manzil. Roh. Salah pula. Mata tak nampak, huruf roh tu dengan huruf roh nak tulis za dia terpekik. Banyak salah sini. Mojo perasaan. Oh, nak bocah dia bergambar pula ni. Pergi bergambar, so bisa ngomong ni. Dia gambar. Dah hantar tak titik kau ni, komputer mana ada titik. Dia kena tukar huruf lain. Kena tukar huruf za, macam ni. Itu dia. Dia rabbat. Oh, teman buka. Kita buat kali rabbat. Dia baca tu kerana dia tak wasal. Dia mati rabbatu manzil. Dia mati tak kata juga. Hakikat nak sambung. Kalau rabbah tu tak siapa dah kata yang belakang. Ana rabbah. Tapi bila nak sambung ana rabbatu manzil, bila dia sebut dia mati baris saja, tapi huruf asal dia bunyikan juga ana rabbatu manzil. Mana orang tahan lah maknanya dia disambung. Okey. Cuba tengok ini Haji. Ini anak dia kan? Ya, saya sebut dulu dah sebelum baca gambar. Al-Anisah Nabil Al-Halabi. Al-Anisah Nabil Al-Halabi. Marhaban, ismi Nabil Al-Halabi. Ana talibah. Ana talibah. Nabil Al-Halabi. Sebutkan di hilang itu betul. Itu berasal pada dengar daripada dia sebut. Orang Arab sebut gitu. Dia hazah banyak. Dalam betul-betul ni, bahasa betul-betul Ismi Nabil Al-Halabi. Ana talibah. Sebab apa tidak disebut talib sini? Cuba tengok talib, kita tahu talib pelajar, tapi di sini talibah. Sebab apa? Mu'annas. Boleh sebut perempuan mu'annas. Mu'annas. Ini mu'annas ya. Okay. Sekarang kita tengok sah. Boleh faham sini? Ada soalan? Ada. Makna kalimah min. Cuba ambil perkataan baru. Min kita daripada. Okay. Minal masjidil haram. Min. Cuma min ni, huruf nun ni, bila ada alif dan tepi dia, bila bagi mati, dia pilih bagi jadi minal. Min, misalnya lepas pada dia tu perkataan masjid. Min masjid. Tapi kalau masjid tu ada al, nak baca lagu kena pilih huruf minal masjid. Hak tulis ada min dengan minal. Cuma bacaan saja sebab untuk membolehkan dia sebut min masjid, minal masjid. Makna min tu daripada. Suria, negara Syria. Rajul a'mal, ahli perniagaan. Sini betul pula. Rabbat manzil, suri rumah. Al-Anisah, cik atau mis. Kalau sayyidah puan, Anisah, cik, mis. Beragam. Kalimah Suria bermakna negara Syria. Seperti yang telah dipelajari
dengan menambahkan huruf ya bertasydid. Bukan ya tidak berbalik, ya bertasydid. Pada kalimah tersebut ia akan memberi makna orang Syria. Macam Arabiyah, Misriyah, Misriyah, Maliziyah. Dalam soalan ni ramai sahabat, bila saya orang Malaysia, ana Malaysia, ni saya Malaysia. Bila nak kata orang dia, ana Malizi, saya orang Kelantan, ana Kelantan. Ramai apa lagi tu kalau tak. Kan kita dah belajar dah Kelantan ni. Ada tak? Baru jadi orang Kelantan. Okey. Orang Syria Suri. Baik dalam ini macam Malaysia juga. Sebelum kita tamu ia bertasydid, huruf alif ni diabaikan, buang dulu. Suria kita abaikan, huruf alif di hujung kalimah Suria diabaikan. Suriah, orang Syria tapi perempuan, muannas. Suriah. Ungkapan rajul a'mal, businessman, ahli perniagaan, dan rabbat manzil, suri rumah, adalah merupakan istilah khusus yang tidak perlu diterjemah secara literal, iaitu kalimah demi kalimah. Tak payah tanya rajul gapo dia makna, amal gapo dia makna, rabbat gapo dia makna, manzil gapo dia makna. Tak payah satu word. Kita bila sebut businessman, kita tak pernah tanya busy tu sibuk tak, kita terjemah businessman, orang sibuk. Sedangkan kita boleh tahu bila sebut businessman, ahli perniagaan. Betul tak? Hal ini adalah kerana nanti ia memberi makna yang janggal. Misalnya ungkapan rajul a'mal mengandungi dua kalimah. Rajul bermakna lelaki dan a'mal bermakna pekerjaan-pekerjaan. Terjemahan secara literal ialah lelaki, pekerjaan-pekerjaan. Jadi tak sesuai lagu tu. Terjemahan secara demikian tentunya kelihatan janggal. Lelaki, pekerjaan-pekerjaan tidak mencapai maksud sebenar. Sedangkan maksud sebenar rajul a'mal ialah ahli perniagaan atau businessman. Jadi hari ini terimalah rajul a'mal, businessman. Rabbat manzil, suri rumah. Okay. Selanjutnya perhatikan pula dialog. Kita di antara Encik Hasan Murad dengan dua orang pelajar, seorang pelajar lelaki dan seorang pelajar perempuan. Apa yang perlu diamati di sini ialah penggunaan kalimah yang berbeza kerana berlainan janti. Cuba tengok ya. Hasan Murad, sabahal khair. Talib, sabahan nur. Cuba tengok. Ucapan selamat pagi ni orang Arab dia guna sabahal khair. Apa makna sabahal khair? Bukan sabahu lah, sabahal khair. Selamat pagi. Orang yang menjawab sabahan nur, walaupun sabahan nur juga selamat pagi. Kedua-dua bermakna selamat pagi, sabahal khair, sabahan nur. Kalau terjemas perkataan demi perkataan secara literal, sabah bermakna pagi, al-khair itu maknanya kebaikan. Sabah bermakna pagi, an-nur bercahaya. Pagi bercahaya, pagi kebaikan. Tapi tak boleh terjemah begitu, makna selamat pagi. Bahasa kita dia larang bahasa berbeza. Kaedah dia sabah al-khair, sabah an-nur. Tak boleh tukar. Kalau jumpa sabah an-nur, tak boleh. Orang Arab tak guna lagu tu. Mula-mula tu sabahan nur, Allah jawab akan jawab sabahan nur. Orang yang memula sabahal khair. Ingatlah. Okey. Cuba sebut sekali dah. Sabahal khair. Baik, lagi dah. Kalau nak suruh bunyi Arab jangan kata kha. Kena kata kha. Sabahal khair. Tutup guru baca Quran kampung. Khairun. Orang Arab tak kata kha, dia kata kha. Sabahal khair. Sabahal khair. Tidak jadi kha juga. Khair.
Dia rapper, orang ada cuba dengar, dia kocak rapper. Kita orang Melayu ni semua. Khairun min alfi syahr. Bunyi tu, sungguh. Khair. Sabahal khair, sabahal nur. Itu sebut-sebut beberapa kali dah. Nak suruh dekat. Sabahal khair, sabahal nur. Kalau dia bagi terdapat sabahal khair, sabahal nur. Laki-laki perempuan berguna ungkapan yang sama. Sabahal khair, sabahal nur. Kan? Hasan mulut. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Ka berarti mulai dah. Ana bi khair syukran. Saya berkeadaan baik. Mana dalam bila saya apa ni perkataan dalam bracket itu sebenarnya kita nak mendengarkan lagi. Bukan ada perkataan situ pun. Sebenarnya saya baik gitu dah. Saya berkeadaan baik. Ana bi khair. Baik. Sekarang kita boleh gunakan ungkapan ini bila nak tanya apa khabar, kita tanya kaifa haluka. Orang yang menjawab ana bi khair syukran. Syukran terima kasih. Dia kayak dia bila orang tanya kita terima kasih. Dia hubung ke selalu dengan perkataan syukran. Kaifa haluka ana bi khair syukran. Kaifa haluka apa khabar? Ana bi khair syukran. Kalau kata syukran, ana bi khair. Boleh juga. Boleh. Terima kasih dulu. Syukran ana bi khair. Okey. Cuba sebut masing-masing dah. Kaifa haluka? Ana bi khair syukran. Boleh tak? Sikit lagi boleh kecek dah. Jumpa mana-mana. Kaifa haluka? Ana bi khair syukran. Hasan Murad tanya, hal anta Arabi? Hal anta Arabi? Ini kita belajar. Na'am ana Arabi. Hal anta Arabi? Na'am ana Arabi. Masa al-khair. Tadi sabah al-khair. Bunyi sama kan? Masa al-khair. Kena tengok waktu lah. Namun pas maya asar sabah al-khair. Masa al-khair. Dia akan jawab masa an-nur. Boleh ingat banyak-banyak kan? Masa al-khair, masa an-nur. Banyak pun tak apa benda mudah kan? Masa al-khair, masa an-nur. Pasal bahasa kan? Masa al-khair, masa an-nur. Cuba berhati ni. Sebab ditanya pelajar perempuan. Kaifa haluki? Baik. Tadi dia disebut kaifa haluka tu kalau depan kita tu orang lelaki. Jumpa cikgu rasa tanya kaifa haluka, maka cikgu rasa berjawab ana bi khair syukran. Bila tanya orang perempuan kaifa haluki, jawab pun sama ana bi khair syukran. Sebab ni talibah, pelajar perempuan ni kan. Ada talib ni talibah. Boleh ingat kan lelaki ya? Okey. Kaifa haluka? Ana bi khair. Paling kat orang perempuan pula kaifa haluki? Ana bi khair. Kalau tukar tengok orang jumpa orang sayang kita orang perempuan, kita kata kaifa haluka, ni super dia. Kaifa haluki? Kalau kecil aku tulis memang dia wakil kaifa haluki. Bahasa pertuturan kita lupa. Apa khabar dia kena gini bilangnya jadi lagu lain. Kalau pergi di Mekah, ikhbar. Kita katakan kalau di ikhbar, itu apa dia? Ikhbar tu khabar. Apa khabar? Ikhbar disebut. Kalau kita pergi Mesir, orang Mesir izakat. Orang Mesir
Apa khabar izayah? Kalau dia disin kemana saya tak ingat saya apa dia Islona tu apa warna awak? Islon tu apa warna awak? Kalagap lagi ni. Kita kan tanya kalagap apa? Jangan dia boleh. Islona. Jadi macam mana tadi kalau bahasa tuturan ni macam-macam. Kefhalat dia tak sebut dah apa halu. Kefhalat Islona izayah. Ish akhbar. Memang kalau kita cek dalam kita sendiri kita kena bunyi itu baris kaki itu ada bunyi boleh buat kata boleh bunyi kalau kecik bahasa kaif haluka. Maksudnya kalau nak kecik bahasa kaif halak begitu ya. Kalau tadi tak sebut kata kaif halak jadi ya. Kaif halak benarnya kaif haluka. Kalau ada kelah kan cikgu-cikgu bilang kaifa haluka, kita boleh sebutkan lagi kita dah. Okey, hal anti misriyah, cuba tengok hal anti misriyah sebab anti misriyah tak perlu hal anta misri ya bezalah hal anti misriyah tanya lelaki-lelaki pula hal anta misri tak ada iya kami kena cepat sikit. Hal anta misri? Hal anti misri? Serabut tak ada dah. Dah. Tapi boleh tahan tak? Biarlah hak ingat serabut tapi dia ada beza. Hal anta hal anti. Bila anti misriyah. Kalau anta misri. Dia nak jawab. La ana suriyah. Tidak, saya orang Syria. Ada masalah lagi? Asamullah. Man hadhihi al-anisah? Siapa kecil ni gadis ni? Dia jawab. Dia ukhti Hind. Dia adik perempuan saya Hind. Hind itu maknanya Hindun. Nama orang Melayu Hindu itu makna Hind. Dia bunyi bahari Hindu. Letaklah nama anak Hindu. Maka Syu'aib jadi Syu'aibun kan Ustaz Saibun Syu'aibun dia bunyi baru belakang anak hiya dia ukhti Hind adik perempuan saya nama dia Hind. Marhaban katanya Hasanullah. Baik, ini perkataan yang kita belajar. Sabah al-khair, selamat pagi. Sabah an-nur, selamat pagi juga. Kaifa haluka, apa khabar awak? Ana bi khair, saya baik. Syukran, terima kasih. Anta, awak laki-laki. Anti, awak perempuan. Ini tahu berapa dah dah? Okey, lagi. Masa al-khair, selamat petang. Masa an-nur, selamat petang juga. Itu jawab. Masa al-khair, masa an-nur, itu jawab. Naam, ya, la, tidak. Man siapa? Cuba baca lah. Min dengan man. Min apa tadi min? Daripada man siapa? Sikit kan man dengan min. Yang balik sebut dah. Min aina, daripada mana? Min aina anta. Tak mudah. Ini betul bahasa dia. Awak mari daripada mana? Min aina anta. Min aina, daripada mana? Anta awak. Ana minal masjid, saya daripada masjid. Man anta, ada min mana? Man anta, ada sebut nama. Min aina anta, kamu betul kata man aina anta atau par min anta. Kalau anak kata man anta, man dengan min lah. Man siapa, min daripada. Huraian. Baik, sebelum masuk huraian ni, cuba tengok